Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syawal kepada anda semua, peminat-peminat setia Al-Kuliah di mana saja anda berada, di Malaysia, di Singapura, di Brunei ataupun di mana sajalah di daratan, di lautan. Kami mengucapkan selamat bahagia, salam sejahtera, dan kita hari ini sudah pun masuk 25 Syawal sedar tak sedar, dan kita dah beranjak bersatu orang kata apa, satu peristiwa lain yang akan kita tempuhi. Sudah habis dah era Aidilfitri, masih ada sikit banyak lagi, barangkali 5 hari lagi atau 4 hari lagi kita akan habiskan Syawal. Apapun pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita bersiaran langsung dari studio Seri Pentas TV3 bersama dengan satu rombongan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Putrajaya. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Dan untuk makluman anda semua, hari ini kita akan bercakap tentang, kalau Syawal biasanya orang sebut tentang bulan orang kata ziarah menziarahi, bulan bermaafan. Apapun, petang ini kita akan bercakap tentang bulan haji. Dan rombongan pertama yang akan berlepas ke Tanah Suci Mekah ialah pada 29 September ini, kalau tak silap saya, ada lebih kurang 6 hari lagi yang pertama akan berlepas ke Tanah Suci Mekah. Dan bersama saya yang akan mengupas topik ini, tuan-tuan dan puan-puan, seorang yang memang banyak pengalaman sama ada di Tanah Suci ataupun dari segi membimbing ibadah haji dan umrah, dan juga orang yang merupakan pakar rujuk dari kita lah, iaitu yang bahagia Ustaz Haji Syukri Abdul Rahman, pembimbing ibadah haji dan umrah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Hari ini saya agak bergaya Ustaz. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Ustaz Haji Syukri ini sudah pun berada di Mekah sejak daripada tahun 78 lagi, dengan belajar sekolah rendahnya, sekolah menengah, sampailah Universiti Ummul Quranya, sampailah sekarang beliau sering berulang-alik untuk membimbing jemaah haji dan umrah ke sana. Dan beliau telah terlibat dengan membimbing ibadah haji ini sejak dari awal 90-an lagi sampailah sekarang, lebih kurang 20 tahun saya. Lebih kurang 20 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tanpa buang masa, Ustaz, kita boleh mula saya. Boleh, dan kalau anda di rumah ada pen, ada kertas, silakan keluarkan. Kita akan catat apa yang penting. Dan Ustaz, kita sekarang berada di bulan Syawal, Ustaz. Bulan orang kata apa, bulan Syawal ni disebut sebagai bulan haji juga, bulan Zulkaedah dan bulan Zulhijjah. Barangkali Ustaz, ada orang di luar sana terfikirlah, kenapa 3 bulan ini saja bulan haji? Orang dah tahu dah crowded ataupun zahmah ataupun beriuk-riuk orang kat sana kan, kenapa kita tak buat bulan Rabiul Awal ke? Senang, tak ada orang kan? Rabiul Akhir ke? Kita 2 orang je pergi kan? Sama juga ibadahnya, wuku dan sebagainya. Boleh ke tak boleh, dan kenapa 3 bulan ini Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Ustaz, para penonton dalam studio dan di rumah sekalian. Saya ucapkan selamat Hari Raya, sempena masih lagi kita dalam bulan Syawal. Kita masih lagi dalam bulan Syawal. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan untuk menjawab soalan yang diajukan oleh Ustaz tadi, kita sekarang ni alhamdulillah berada di dalam bulan Syawal yang dinamakan bulan haji. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan bulan-bulan yang khusus untuk kita melakukan ibadah yang memberi rahmat kepada hamba-Nya yang mukmin. Seperti contoh macam bulan Ramadan khusus untuk puasa. Hari Jumaat macam hari ini, hari yang dipanggil hari yang mulia. Macam malam Lailatul Qadar ada khusus, tapi dia tak tentukan hari mana, tapi untuk peluang bagi rahmat pada manusia untuk kita beribadah dalam akhir bulan Ramadan. Dalam bulan dan hari-hari lain seperti hari masa-masa yang dikabulkan doa-doa, tempat yang dikabulkan doa, dia ada dua masalah. Satu, tempat-tempat yang dikabulkan, dan masa-masa yang dikabulkan doa. Dan untuk Ramadan ini, untuk haji ini, kita selalu baca Al-Quran Al-Karim. Dalam Al-Quran disebut, dia ada 2 ayat sebenarnya. Satu ayat yang umum, iaitu yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Mereka itu bertanya tentang ahillah. Apa makna ahillah? Ahillah ni bahasa Arab kata hilal. Hilal maknanya bulan, anak bulan itu, bulan-bulan yang penuh. Kalau bulan yang penuh, orang panggil dia al-qamar. Kalau bulan kecil itu, daripada kecil sampai dia besar, sampai dia bulat tu, dia panggil ahillah. Ataupun hilal, jadi jamaknya ahillah. Jadi mereka itu bertanya tentang hilal ni apa, faedah dia, apa guna dia. Katakanlah dia ni masa-masa untuk dijadikan khusus kepada manusia dan haji.
khusus pada haji. Tapi ayat ni umum. Mungkin orang tak boleh faham. Waktu mana? Mungkin bulan Rabiul Awal, mungkin bulan Rajab, mungkin bulan Syaban. Allah SWT khususkan lagi daripada ayat ini kepada satu ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Artinya ayat ini yang berbunyi haji itu adalah bulan-bulan yang maklum. Maklumat apa makna? Maknanya ma'dudat, yang tertentu. Seperti mana disebut oleh saudara yang berbahagia Ustaz kongsi tadi, iaitulah sesiapa yang nak melakukan atau berniat untuk mengerjakan haji pada tahun itu, maka dia hendaklah tahu bahawa bulan haji itu adalah bulan yang tertentu, bukan 3 bulan, tetapi yang sebenarnya iaitulah Syawal dan suatu bulan, Zulkaidah 1 bulan dan 10 malam. Banyak orang yang keliru, dia kata 10 hari, bukan 10 hari. Bukan 2 bulan 10 hari, tetapi 2 bulan 10 malam. Layali. Perkara ini kalau kita nak nak tahu lebih lanjut, bukalah kitab Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Idah. Dia sebut Syawal wa Zulkaidah wa 10 layalin min Zulhijjah. Mana 2 bulan 10 malam. Kenapa 10 malam? Sebenarnya untuk mengupas tajuk ini, dia terlalu besar, tapi kita cuba ringkaskan saja. Iaitulah kerana 2 bulan 10 hari ini, artinya sesiapa yang nak berniat haji, dia boleh niat start pada bulan Syawal lagi. Kenapa? Saya duk kaji tengok, ada saya sendiri pada pandangan saya, itulah mungkin Allah Ta'ala bagi peluang kepada manusia kerana zaman itu tak ada kenderaan macam sekarang. Boleh pergi Mekah dalam masa 8 jam sahaja. Tetapi zaman Nabi dulu, nak pergi Mekah, mari pada Madinah, makan masa 2 minggu. Bukan 9 jam macam kita. Mari pada negara luar pun naik kenderaan, menggunakan unta, menggunakan kuda, berjalan kaki dan sebagainya. Sebab itu mereka berjalan waktu malam, rehat waktu siang hari kerana panas. Jadi Tuhan bagi masa tu agak panjang untuk melakukan haji itu. Dan yang hujah-hujah yang spesifiknya iaitulah sesiapa yang nak melakukan haji, boleh dia niat daripada 1 Syawal sampai kepada akhirnya pada 9 hari Zulhijjah, iaitu kalau kita baca kitab Imam Nawawi, dia kata sampai waktu subuh pada hari 10. Sebab tu dia kata kenapa jadi 2 bulan dan 10 malam, bukan 10 hari. Iaitu last kali iaitulah pada detiknya subuh, masuk waktu subuh pada hari 10 itu. Itulah yang khususnya 2 bulan dan 10 hari. Ini dia. Dan satu peristiwa yang berlaku, saya nak cerita sikitlah. Iaitu seorang sahabat namanya Urwah bin Mudarris nama dia. Lebih kurang itulah nama dia. Dia datang waktu Nabi dah berjalan daripada Arafah sampai ke Muzdalifah. Bila Nabi sampai Muzdalifah, Nabi kita nak sembahyang Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Dia datang, "Ya Rasulullah, aku terlambat. Aku dapat join kamu di sini." Nabi kata tak mustahak mau join di mana, tetapi Nabi kita bersabda, dia kata man syahida ma'ana. Siapa ikut bersama kita? Bersama kita. Tetapi syaratnya sebelum ini, dia telah wukuf di Arafah yang sebelumnya. Kemudian dia bertolak kita pergi ke Mina. Kemudian selesai sama ada siang atau malam, Nabi kata, maka selesailah hajinya. Mana haji tamam dan sempurna, dapat haji. Tapi di sini khilaflah. Kalau kita tengok dalam kitab lain-lain dan mazhab lain-lain pun mereka banyak khilaf. Mereka setengah mengatakan bahawa wukuf itu sejak daripada Zuhur tengah hari sampai ke Maghrib. Ada yang pendapat mengatakan bahawa daripada sampai malam pun, tengah malam, pukul 12 malam boleh. Tapi Imam Nawawi kata tapi tidak afdal lah, sampai subuh boleh lagi. Sebab itulah saya nak khususkan iaitu 2 malam dan 10 2 bulan dan 10 malam. Ini khususnya. Itu Ustaz. Okey, Ustaz Haji Syukri. Sebenarnya Ustaz kata first time atau baru kali pertama kita jemput ke Al-Kuliah pada petang ini, dan insya-Allah kita akan jemput lain kali Ustaz ya. Apapun barangkali kita panjang ke Ustaz, dan sebab Ustaz ni pembimbing haji dan umrah. Rasulullah pernah diriwayatkan melakukan umrah sebanyak 4 kali dalam hidup baginda, dan semua umrah tersebut dilakukan dalam musim haji. Sebenarnya apa hukum kita buat umrah dalam bulan haji ni? Apa silakan Ustaz. Ya. Dalam perkara ini, yang sebenarnya Rasulullah SAW, saya ringkaskan saja,
Nabi kita Muhammad SAW melakukan haji sebanyak 4 kali. Pertama, setelah bila dia mimpi Madinah, dia datang ke Mekah. Tapi bukan hari ini untuk cerita bidang ni lah. Kita cerita ringkas saja. Nabi kita datang tahun yang ke-6. Lepas tu tahun yang ke-7 Umrah Qadha. Tahun yang ke-8 buka Mekah. Tahun yang ke-9 Nabi kita tak datang. Tapi tahun yang ke-10 Nabi kita datang untuk mengerjakan haji. Boleh kita lakukan umrah di dalam bulan-bulan haji. Tetapi ada mungkin banyak orang keliru. Dia kata bila orang pergi Mekah mengerjakan umrah, maka dia kena bayar dam, artinya kena denda. Bagi pandangan saya lah peribadi, itu bukan denda. Tetapi oleh kerana dia datang ke Mekah, sepatutnya dia niat miqat tu miqat haji. Kerana miqat ada dua. Miqat makani dan miqat zamani. Makani tu tempat-tempat kita berniat. Zamani waktunya. Waktu haji adalah 2 bulan 10 malam tadi. Itu dia. Jadi bila kita masuk niat umrah, sampai ke nak masuk ke Jeddah tu, kita terus niat umrah, masuk ke Mekah, umrah selesai. Bila kita nak buat haji pula, kalau tak nak kena bayar dam, dia keluar balik ke tanah haram. Mana dia gabung ke antara halal dan haram tanah haram itu, dia tak payah bayar dam. Mana dam tu bukan kerana denda atau satu kesalahan. Dam itulah satu pengorbanan. Mana kita sembelih kambing, macam kita sembelih korban juga kan. Satu pengorbanan, satu amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk manasik haji ini. Jadi bila dia umrah tadi, kalau dia buat haji pada tahun yang sama, umrah dia buat sama, dia kena bayar dam. Tetapi kalau dia masuk buat umrah saja, dia keluar balik tak buat haji pada tahun itu, dia tak kena bayar dam. Kalau orang buat haji dan umrah tahun yang sama, dia tak nak bayar dam boleh juga, keluar balik ke tanah halal. Dia tak kena bayar dam apa-apa. Maknanya bagi saya, pandangan saya, bayar dam itu kerana miqat makan ni tadi dia langgar masuk buat umrah, lepas tu buat haji, dia tak keluar. Jadi kena bayar dam. Bukan kerana kesalahan buat umrah, tidak. Ini pandangan saya. Artinya boleh buat umrah boleh buat dalam umrah, bulan tak ada haji, masalah. tidak ada masalah. Apa pun tuan perempuan, anda boleh rujuk pada Ustaz Haji Syukri lah kalau ada masalah nanti dalam website ke, dalam Facebook ke Ustaz, insya-Allah ya. Apa pun kita berehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini dalam tajuk kita Bulan Haji. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. TV3 Al-Kuliah pada petang ini, dan jangan lupa topik kita adalah bulan haji. Bagi jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah, eloklah duduk di depan TV, dan juga bakal jemaah haji kita semualah yang akan pergi tahun depan ke 2 tahun lagi pun kena duduk juga, sebab inilah rukun Islam yang kelima, memang yang wajib kita tunaikan bila berkemampuan. Apa pun Ustaz, apa kata kalau kita ambil soalan penonton di studio terlebih dahulu ya, silakan kalau ada. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih Kak Tun kita. Soalannya berbunyi, Ustaz, biasa kalau kita buat umrah ataupun haji kan kita pakai ihram warna putih. Tapi soalannya, Ustaz, boleh tak kita tukar warna lain? Macam Ustaz punya baju ke belang-belang, cantik juga kan? Lepas tu baju raya ke samping ke songkok kita buat macam ihram. Apa komen Ustaz, silakan. Untuk menjawab soalan tadi, dia sebenarnya pakai ihram ni kalau apa-apa pun boleh. Tapi yang afdalnya warna putih. Pertama, kerana Nabi kita pakai putih. Tapi saya dok tengok, kain ihram yang dipakai sekarang ni bukan kain, tapi banyak kain tuala. Tapi zaman Nabi dulu dia kain. Kain pun saya tengok bukan putih sangat. Dia warna anak alah ke macam kuning-kuning sikit lah. Kuning-kuning sikit. Contohnya kalau kita tengok di Mekah, banyak orang pakai kain bukan kain tuala tapi kain betul. Kain macam cotton. Macam kain kapan gitu. Lebih kurang gitu. Yang biasa sekarang kain tuala kain kan. Tuala. Kain tuala yang besar tu besar, kan. warna putih. Boleh buat selimut. Boleh buat selimut. Tapi kain tuala ni sebenarnya dia macam-macam boleh buat. Selimut boleh masuk bilik air boleh. Itu bagus tu. Serbaguna jadi. Masya-Allah. Mungkin dia orang takut nak pakai kain putih macam tu, takut jadi macam kain kapan dia. Tapi yang sebenarnya yang itulah yang zaman Rasulullah banyak orang pakai, sebab kain tuala tak ada. Kilang kain tuala pun tak ada. Dia kain putih tu ada. Memang ada orang pakai.
Dan memang boleh, kalau apa-apa pun tak apa. Tapi afdalnya putih lah, kalau putih. Dan tidak berjahit. Tidak bersambung. Sambung. Dia kalau tepi tu dia jahit gitu, macam ada jahit tak apa. Tepi tu lipatan tu. Tapi kalau banyak macam ni lah. macam ni. Macam ni boleh, tak masalah. Tapi jangan bersambung lah. Jangan bersambung. Kalau Ustaz kena pakai, buka. kena buka. Gunting. Kalau pakai macam ni, tak usah pula baju jadi. Okey Ustaz, katalah macam ni, dia tak sambung, tapi dia tak jahit. Dia sambung dengan stapler. Boleh tak? Banyak orang petikai lah. Ada setengah dia orang pakai macam pin gitu kan. Pun ada orang tak suka. Tapi saya tengok orang Arab di sana dia pakai. Pasal dia bukan kira bersambung, tapi untuk nak melekatkan dia, untuk takut jatuh. Tapi sebenarnya tak masalah, dia jatuh pun. Tapi kena beringatlah sikit orang lelaki-lelaki. Orang perempuan tak apa, dia tak jatuh. Tapi orang lelaki-lelaki, dia tak pakai apa-apa. Dia pakai 2 helai saja. Seluar dalam tak boleh pakai. Jatuh atas okey lagi, bawah jatuh. Bahaya. Jadi kena ikatlah sikit. Kalau boleh, ikat tali pinggang tu kena kuat sikit. Kalau tak tali pinggang, bahaya sikit. Ya. Okey. Bolehlah, cuma jangan jadi, kalau kuning tu tidak dinasihatkan lah. Jadi macam Tok Cha pula jadi. Orang kata cerita lain pula tu. Tok Cha. Okey. Tahu Tok Cha kan? Maknanya afdal warna putih lah. Putih lah. Mana-mana pun putih lah. Tak apalah, kain ihram, kain tuala pun boleh, kain putih pun boleh. Sebaiknya jangan berbeza dengan orang lain lah. Nanti lain. timbul persoalan nanti kan. Jemaah Malaysia pakai baju warna lain. Okey. Dia sebenarnya hikmah daripada situ. Dia nak bagi, kita ni rasa, nak bagi sama rata. Antara orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin. Tak ada pakaian, kita kosongkan pakaian supaya kita ni rasa macam kita ni menuju pada Allah SWT macam nak pergi pada mahsyar. Satu. Yang kedua, dia disebut juga, dia kata untuk kesihatan. Badan kita ni duk pakai seluar, pakai apa semua ni, kita perlu dari segi oksigennya kena sekali-sekala kena buka gitu. Biar tak ada apa-apa pakaian. Biar dia relax. Seluar kecil tak pakai juga. Tak boleh pakai. Seluar gusti tu. Tak boleh. Biar dia relax, biar dia santai semua, badan kita oksigen elok apa semua sihat balik. Cukup aircon lah. Itu dia. Sebenarnya gitu. Okey, itulah pandangan Ustaz tentang pakaian ihram ya. Okey, kita ambil lagi soalan yang keseterusnya daripada penonton. Silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Saya Nur Hidayah. Nak tanya sikit Ustaz. Mak ayah saya nak pergi haji tahun ni. Jadi apakah amalan-amalan yang afdal dilakukan semasa ke sana nanti? Ini barangkali Ustaz, bagi orang yang pertama kali nak pergi haji, yang dah banyak kali pergi itu tidak ada masalah. Pertama kali terfikir juga nak buat apa di sana, nak makan nasi mandi ke kan. Okey Ustaz, silakan. Terima kasih kepada saudari yang bertanya tadi. Jadi sebenarnya perkara-perkara yang kita patut laku kita sana banyak perkara. Tapi kita sebelum pergi haji ni jangan terlalu rasa susah sangat. Saya nasihatkan jemaah jangan terlalu takut. Kita jangan menakut-nakutkan sangat. Cemas rasa. Jemaah haji kita takut nak ke Mekah, takut itu, takut ini. Kita rasa relax, kita berdoa kepada Allah SWT untuk ke Mekah ini. Jadi banyak perkara yang kita boleh lakukan masa kita berada di Mekah sebenarnya. Kalau nak kira, saya hari ini tak cukup masa, tapi saya akan bagi beberapa perkara saja untuk kita lakukan di sana. Pertama, masa kita di Mekah, hendaklah kita sentiasa pergi semaya jemaah kalau boleh. Tapi kalau hotel terlalu jauh, jangan pergi tiap-tiap waktu. Nanti demam pula tak boleh nak buat haji. Nak cukup nak sampai hari wukuf, hari ke-9, hari 8 wukuf, nak pergi Arafah tu, tiba-tiba demam, sakit. Jadi dinasihatkan juga, pengalaman saya, jemaah kena banyak minum air, lepas tu jangan terlalu kerap ke masjid sangat. Paksa diri kita walaupun kita rasa demam, rasa sakit kaki dan sebagainya. Kalau hotel jauh, kalau hotel dekat tak ada sebab lah. Dia kena pergi tiap waktu ke Masjid Haram lah. Sebab pahala semaya di Mekah ni besar. Sekali semaya tu 100,000 kali pahala. Jadi rugilah kalau kita semaya di masjid yang dekat-dekat hotel. Sebab saya tengok banyak juga jemaah haji kita, waktu di Mekah dia duduk semaya dekat lobi hotel. Saya kata kesian lah, duduk semaya lobi hotel. Ada orang kata semaya di Mekah ni boleh juga 100,000 pahala sama asalkan dinamakan tanah haram. Tetapi yang afdalnya, yang betul-betul confirmnya, iaitulah Masjidil Haram tu yang kelebihannya di situ. Tapi kalau tak mampu jangan paksa. Beritahu mak kita atau siapa yang nak pergi ke Mekah, jangan paksa. Maknanya tak sihat rehat di rumah dulu sembahyang di lobi hotel pun tak apa. Sebab ada juga kadang-kadang di lobi hotel tu dia buat masjid untuk orang Malaysia dan sebagainya. Hotel yang besar-besar lah. Itu yang satu perkara. Yang kedua, kita di sana banyak benda yang kita boleh buat. Selain pada kita buat umrah yang pertama kita lakukan, kita boleh buat umrah yang kedua, yang ketiga. Tapi jangan terlalu banyak buat umrah. Jangan hari-hari buat umrah. Sampai demam, sampai sakit. Nah, kita nak buat haji. Mana pokoknya yang pentingnya kita tunggu hari kita nak lakukan haji itu. Ya. Lepas tu banyak lagi kita kena semayang. Misalnya yang
benda-benda yang tak boleh buat. Di Malaysia tidak ada perkara-perkara ini. Contohnya tawaf. Tawaf sunat. Di Malaysia tak boleh nak tawaf. Tawaf mana pusing. Kalau kita nak tawaf kedai, tawaf KLCC ke apa tu, itu bukan tawaf mana, tak edit. Duk saing kat situ, tak edit tu. Pergi jogging maksudnya tak edit. Jadi perkara ini tidak ada di negeri lain. Tidak ada di negara lain seluruhnya, hanya di Mekah saja. Kelebihannya iaitulah kita buat tawaf sunat. Tawaf sunat saja. Tak payah buat umrah. Tawaf pergi saja aku tawaf sunat 7 kali pusing atau 7 keliling kerana Allah Taala, masuk tawaf. Dia masuk Masjid Haram ni, kalau nak kira di masjid lain, masuk masjid tu dia ada apa? Dia panggil semayang tahiyatul masjid. Jadi ulama sebut tahiyatul masjid pada Masjid Haram ialah tawaf. Tetapi Masjid Mekah ni kena tengok keadaan juga. Kalau musim-musim haji, kalau nak buat macam tu, setiap kali masuk masjid nak pergi tawaf, tak mampu. Tidak mampu. Sedangkan Allah SWT kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak paksa kita melakukan apa yang kita terdaya. Jadi kita buat sekali-sekala bolehlah pergi tawaf sunat waktu-waktu lapang, misalnya tengok tak ada orang ke, malam ke, pagi ke, waktu kurang ramai tengok, kita berjalan pergi tawaf sunat. Tak payah buka ihram, tak payah pakai ihram, tak payah buka baju, pakai biasa macam ni saja, pakai seluar macam ni, kita boleh tawaf saja. Sudah kita niat tawaf, semaya sunat tawaf, lepas tu selesai. Berapa kali tawaf pun tak apa, dan 1 hari sekali ke. Jadi itu benda-benda yang tak ada di tempat lain. Lepas tu selain pada tu kita masuk masjid, kita niat iktikaf dalam masjid. Lepas tu kita sendiri lihat Kaabah tu dah boleh pahala. Bila kita iktikaf, Tuhan bagi kelebihannya kepada Kaabah ni, rahmatnya 120. 60 rahmat orang tawaf. Lepas tu 40 lagi untuk orang semayang. 20 lagi untuk tengok. Tengok tu boleh pahala dah. Itu yang tak ada di tempat lain lah. Sebab tu saya kata baik kita buat benda yang tak ada di sini. Jadi kalau nak buat benda yang ada, boleh buat di sini. Itu dia. Lepas tu boleh semayang macam perkara-perkara yang saya rasa yang bagus juga. Itulah afdal zikir, itulah apa dia? Baca Quran. Jadi seafdal zikir adalah qiraatul Quran. Jadi kita baca Quran sebanyak yang mungkin. Baca Quran dan juga sambil-sambil baca tafsir. Tak payah lu bercerita-cerita dekat hotel, duk buat ketupat lagi kat sana, mengumpat lah maksudnya, buat ketupat lagi, duduk bergosip lagi, jadi cukup lah. Tinggal kat Malaysia, cerita hal apa-apa sajalah, cerita politik ke, cerita bisnes ke apa, tinggal dulu dekat Malaysia sebelum kita pergi tu. Jadi banyak benda boleh buat sebenarnya. Yang saya sebut tadi, antaranya semayang, kalau kita nak semayang qada boleh. Janganlah qada selalu. Qada terus tak boleh juga. Jadi qada lah sekat mana yang kita boleh itu kan. Lepas tu yang tak ada juga tempat kita minum air Zam-Zam. Jadi jangan duk minum air mineral sana. Minumlah air Zam-Zam sebanyak-banyak mungkin. Tempat dia banyak. Ambil satu tu, beli ke atau ambil daripada Masjid Haram ke, letak dalam bilik kita, tiap-tiap hari kita boleh minum. Setiap kali minum 3 perkara kita minta. 3 ni cukup dah kalau dapat. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaa'an min kulli da'. Ya Allah, ilmu. Berikanlah pada aku Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, ilmu yang berguna. Wa rizqan wasi'ah, rezeki yang banyak dan besar dan luas, banyaklah kira rezeki. Lepas tu shifaa'an min kulli da', ubat daripada segala penyakit. Pasal Nabi kata Zam-Zam lima syuriba lahu. Zam-Zam ini siapa niat apa pun dia jadi. Tapi kena yakin. Kalau tak yakin tak jadi kan. Jadi kena niat biar jadi darah daging kita air Zam-Zam. Sebab Zam-Zam tu sendiri dia panggil ta'amu tu'min. Jadi makanan. Syifa'u sukmin, ubat pula. Jadi kenapa kita tak ambil kesempatan masa ada? Maknanya masa minum tu Ustaz, niat yang pertama masuk ilmu, keluar jahil. Yang kedua masuk rezeki, keluar miskin. Yang ketiga masuk ubat, keluar penyakit. Alhamdulillah. Itu yang penting. So Ustaz, kita ambil lagi soalan yang ketiga. Okey, silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak bertanya berhubung dengan badal haji atau upah haji. Jadi pada biasanya apabila keluarga kita meninggal dunia sebelum menunaikan haji, jadi apabila ada saudara mara pergi ke Mekah untuk menunaikan haji, kita akan mengirim untuk membuat badal haji atau upah haji. Jadi saya nak bertanya Ustaz, apakah mendapat nasihat Ustaz berhubungan amalan ini, apakah pandangan Ustaz? Ya. Okey Ustaz, terima kasih ya yang bertanya. Silakan Ustaz komen. Ya, terima kasih kepada saudara bertanya tadi. Dia badal, apa makna badal? Badal mana ganti. Tu orang tak tahu tu. Badal ganti. Kan? Naib, yanu anhu, mana ganti. Bukan buat sendiri tapi orang lain buat. Upah mana apa? Upah mana bayar. Ya. Sini ada khilaf ulama. Badal memang boleh. Ada. Bila orang mati, dia sepatutnya keluarga dia sendiri yang lakukan. Kalau tak mampu nak pergi, susah. Jadi kita upah tu sendiri, ada orang penting kajuk dia kata, setengah pendapat ulama kata boleh, setengah ulama kata tak boleh upah. Upah mana duit. Pasal benda ni ibadah dia kata. Tapi sebab tu saya kata, jangan bayar upah.
bukan ada nilai. Dia bukan harga nilai dengan duit buat haji ni. Sebab benda besar. Macam mana boleh beli 1,000, 2,000 kan? Jadi kita cakap ini adalah, dia panggil apa? Macam hadiah lah. Tolong buat haji kepada saudara saya, bapa saya, kita bagi hadiah pada orang tu. Sebenarnya 2,000 yang dia ambil tak padan sebenarnya. Saya kata 2,000 kos kita nak pergi haji baru 10,000 sekali. Lebih 10,000. Yang kat tiang tu Ustaz 1,400. 1,400, 1,500. 500. Itu yang Tak berbaloi, saya duk fikir setiap kali tengok badan haji kat tepi jalan mana-mana sana sini surat khabar. Bagi saya tidak menggalakkan lah. Kalau boleh tak boleh benda ni. Saya takut, bimbang. Bukan kita niat jahat kepada dia orang, tapi saya bimbang takut dia orang mengambil kesempatan. Sebab tak ada bukti masuk dalam akaun dia buat ke tidak, dia hantar ke tidak. Sebab itulah saya nasihatnya, kalau nak buat upah haji atau badal haji ni, tolonglah cari orang yang amanah. Mana orang yang boleh dipercayai. Lepas tu janganlah bayar terlalu murah. Bila dia cakap, berapa nak bayar haji? Dia kata, 2,500. Dia kata, orang tu ambil 1,500 langsung apa? Betul ke dia buat? Sebab pernah berlaku di Mekah juga. Dia orang ambil sampai 10 upah haji tu. Dia ambil 10 orang. Dia tak boleh. Sekali haji, seorang yang boleh buat. Ya, bukan betul. 10. Dia kutip. Dia ambil komisen pula tu, potong-potong. Bagi ke orang lain pula. Lepas tu dia tu ambil. Tah dia buat ke tak buat. Bagi siapa pun tak tahu. Benda ni macam satu perkara yang dia panggil fenomena. Dah jadi satu Bisnes lah. bisnes. Orang nak kata zahirah. Benda yang susah sikit lah nak cakap. Jadi duk elan sana, elan sini. Benda ni saya rasa, kenapa nak elan benda ni? Benda haji ni kan. Lepas tu siapa yang nak bertanggungjawab? Jadi kita carilah. Mungkin kalau dulu tabah haji pernah juga buat. Ambil, dia bagi orang yang betul, dia interview semua. Tapi sekarang ni masa saya dulu, saya belajar dulu. Tabah haji buat, tolong bantu. Tapi sekarang tabah haji tak nak buat pasal tak nak ambil tanggungjawab. Pasal banyak sangat. Nak pilih siapa yang betul dia nak mari buat haji. Dia tak ambil tanggungjawab. Cuma buat dam ada tabah haji, tolong buat dam. Lepas tu bank-bank di sana. Jadi kena berhati-hatilah kalau nak buat upah haji. Tapi jangan ambil harga yang paling rendah. Kalau boleh yang tinggi tu barulah orang buat betul. Dia ikhlas buat. Tapi jangan anggap satu upahan. Sebab takut hadiah. Keluar daripada khilaf tadi, orang yang dalam kitab kata tak boleh tu. Jadi kita khilaf keluar daripada itu. Panjanglah ceritanya. Boleh buka dalam kitab Al-Mughni. Ya. Panjang perbahasannya. Okey, Ustaz, kita ambil satu lagi soalan yang terakhir. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri daripada Kementerian Perumahan. Cuma nak tanya Ustaz ya, kalau kita pergi haji dengan menggunakan loan bank, apa hukum Ustaz? Okey, ini buat pembiayaan lah. Kalau loan pinjaman tak boleh lah. Sebab loan tu biasanya terkait dengan riba. Pinjaman. Dia pembiayaan. Pembiayaan peribadi biasanya. Pembiayaan peribadi dia pembiayaan haji tak ada. Pembiayaan peribadi. So kita gunakan untuk pergi haji. Apa komen Ustaz? Dia perkara ni bagi negeri kita di Malaysia perkara baru. Tapi kalau negara-negara lain dah ada. Contoh macam Indonesia. Dia orang dah lakukan benda ni dah lama dah. Maknanya bank boleh membiayai. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Tempat kita belum diputuskan lagi. Pernah dibentang juga utah kerja oleh Dr. Zul macam saya dengar di Penang apa, tapi belum ada kata putus lah. Tapi bagi saya secara peribadinya, dia haji ni disebut dalam Quran, auzubillahi minasyaitanirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi man istata'a tu saya nak sebutnya. Siapa yang nak buat haji kena ada istita'ah. Wajib, walillahi 'alan nasi wajib maknanya. Tapi dia sebut man istata'a, sesiapa yang mampu. Jadi bahasa Arab disebut istita'ah. Istita'ah itu makna kemampuan. Kemampuan ni macam-macam. Saya sebut semalam kepada seorang. Saya kata kalau tak ada kuota pun tak ada kemampuan juga nak pergi macam mana? Kalau ada duit banyak mana pun, kalau kuota tak ada macam mana nak pergi buat haji? Betul tak? Tak ada kesihatan, tak mampu juga. Nak tinggal rumah tak boleh, tak mampu juga. Tak ada keselamatan. Keluarga kita ada masalah, tak boleh tinggal juga. Jadi kemampuan tu skop dia sangat luas. Kalau tak ada kapal terbang nak pergi macam mana? Nak naik kapal laut. Sekarang tak naik kapal laut dah. Masa zaman saya budak dulu saya pernah naik kapal laut 2 minggu sampai ke Mekah. Pergi 2 minggu balik 2 minggu. Duduk sana sebulan lebih. 2 bulan lebih kurang, 2 bulan lebih. Tapi ada baik juga. Duduk dalam kapal laut tu banyak orang duduk dalam kapal laut tu pandai baca doa hafal ingat dah 2 minggu ni tak ada kerja nak buat. Duduk Malaysia sibuk dengan handphone lah, dengan internet, dengan apa benda macam ni. Semua macam mana sekarang ni macam-macam benda ada. Jadi duduk sibuk. Duduk atas kapal tak tahu nak gimana. Internet tak ada, apa tak ada, telefon tak ada, handphone pun tak ada masa tu. Jadi duduk hafal doa lah. Jadi bagus juga. Sekarang ni 8 jam naik kapal terbang tidur. Sampai sana doa pun tak ingat. Nak niat pun kadang-kadang terlupa. Dah sibuk kat Malaysia, orang ajak kursus tak pergi. Saya kadang-kadang saya kata jemaah tolonglah kalau kursus tolong datanglah kata. Walaupun pandai macam mana pun tolong datang. Pasal doa ni tak ada siapa yang hafal.
Lepas tu saya kata, nasihat saya, tolonglah doa tu sebelum pergi tu jangan hafal tapi baca berapa kali. Baca, biar lancar. Sampai masa nak tawaf tu seolah-olah macam dia tak payah nak mengeja dah. Dia baca lancar. Tengok buku pun lancar. Ni kalau sampai sana Allahumma baru nak mengeja, letihlah. Itu dia. Maknanya kembali kepada cerita tadi pasal mengenai dengan apa ni pembiayaan tadi, dia bagi saya istitaah tadi macam-macam. Kalau kita skop, kita luahkan sikit, kalau kita sempitkan dia, pasal kemampuan tu katalah pasal benda ni sensitif sikit ataupun benda ni macam isu baru kan. Jadi nak pinjam apa ni pembiayaan ni, kalau kita nak pergi ke Mekah, peluang dah ada. Tabung haji dah beri tawaran. Tiba-tiba masa tu duit tak cukup, tapi kita ada kemampuan, gaji kita ada. Mana bank sanggup membiayai kita untuk pergi menunaikan haji Dan boleh bayar bulan-bulan. Boleh bayar sebab sanggup tu sebab kita ada kemampuan. Ya, ya. Dia dah check dah. File tu dia tengok dah. Layak, Kalau tak layak. layak dia tak bagi. Mana orang ni mampu. Ya. Kalau kita nak luaskan sikit skop lah. Jadi kalau boleh luaskan sikit. Zaman sekarang ni zaman moden. Guna kredit kad pun boleh. Kalau tak ada kredit kad, orang tak mampu. Kredit kad awal-awal dia tak pergi dah. Ya, betul. Bank dia block terus. Maknanya Ustaz, pandang pribadi Ustaz. Pandangan peribadi. Maknanya diharuskanlah, tidak ada masalah. Cuma kita tunggu fatwa lah yang Fatwa. sahih. Yang sahih. Okey, insya-Allah Kata Ustaz. betul, ya. Apapun kita berhak Masih Ustaz, terbuka kita berhak pembicaraan. seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, perbincangan kita tentang bulan haji makin lama makin rancak dan bila sebut tentang bulan haji barangkali Ustaz Syukri dan juga penonton-penonton semua kita terfikir yang biasa pergi haji ni Ustaz, atuk-atuk lah, nenek-nenek, atuk-atuk, opah-opah, wan-wan, apa lagi ya, tok long, tok cik, tok su, semua tok-tok lah yang pergi ni. Dan seingat saya Ustaz, kalaulah register sekarang lah, minta maaf ya, kata Abu Haji dia tolong betul. Register sekarang nak pergi haji ni, mungkin 30 tahun akan datang baru nama kita naik dalam kota tu. Jadi apa komen Ustaz lah, pandangan pribadi Ustaz tentang, sebab ada orang kata, relax dulu, kita jolly dulu, muda-muda ni, enjoy bro. Jadi apa pandangan Ustaz? Ya Ustaz. Silakan. Untuk menjawab soalan ini, saya rasa sampai masa dah saya rasa sekarang ni orang muda ataupun anak-anak kita suruh berdaftar awal. Buka akaun tabung haji, daftar pergi haji terus. Yang buka akaun saja, dia ada dua cara. Pertama, buka akaun, dia daftar terus nak pergi haji. Tunggu dia punya queue dia. Kalau dia mari tawaran nak suruh pergi, kita tak nak pergi pun tak apa. Sekurang-kurangnya tawaran dah ada, kita jangan tolak, tapi kita akan cakap, saya postponekan untuk tahun akan datang, tak nak pergi, tak apa. Sebab kita tak ready ke, tak cukup duit ke apa. Sekurang-kurangnya nama kita dah naik. Tapi sekarang ni saya tengok, oleh kerana kita punya menunggu ni terlalu ramai, queue ni terlalu ramai, kuotanya sedikit, yang diperuntukkan oleh OIC, bukan Kerajaan Saudi sebenarnya, OIC. OIC dibagi untuk seluruh dunia, satu negara iaitu 1% penduduk negara itu. Contohnya kalau kita Malaysia 26 juta rakyat Malaysia, dibagi 26,000 sahaja. Itu sikit. Sebab itulah kita kena menunggu lama. Saya tengok keadaan ini di Indonesia dah lama berlaku. Orang muda-muda pergi haji. Tapi kita negara kita Malaysia ni banyak orang pergi haji macam kata Ustaz tadi lah. Yang tua-tua, atuk dan nenek semua. Yang nak buat kerja pun susah. Nak pergi melontar tak boleh. Sebab haji ni, amalan haji adalah perbuatan. Tenaga. Dia pengorbanan tenaga dipanggil. Bukan duit dan tenaga. Bukan tenaga saja. Duit dan tenaga sekali. Dua-dua. Jadi dia tak ada perkataan banyak. Dia tak cakap apa buat haji. Buat haji berjalan pun jadi dah. Tawaf tu kalau tak kata apa-apa pun tak apa. Ada? Angkat tangan. Ada? Bismillah, Allahu Akbar, lambat. Jadi dah. Tapi dia bergerak, tenaga banyak. Jadi perlu pada orang yang muda-muda. Jadi saya harap nasihat saya kalau boleh lah, tolong daftarkan anak-anak tu awal-awal untuk menunaikan haji. Kita tiru negara-negara lain dia pergi muda-muda. Jangan tunggu 70, 80 tahun pun. Jadi susah. Susah anak-anak, susah dia sini nak pergi. Susah kat sana nak tawaf tak boleh, nak sa'i tak boleh. Kena usung, duduk hospital dan sebagainya. Saya dulu masa saya student dulu, saya duduk jaga jemaah haji yang sakit di hospital. Duduk orang hospital harap. Bersih-bersih. Ya. Okey Ustaz, memang tadi saya sebut tentang masalah umur, faktor umur lah ni ya. Yang dah lanjut usia kadang-kadang dia melontar pun bukan masuk dalam tu. Lubang tu dia masuk dalam
KL orang lain depan dia tu. Orang tu geli pula. Benda ni main. Jadi Ustaz nak cerita, ada setengah orang dia kata elok pergi tua-tua. Sebab kira mati terus sana. Mati terus sana. Jadi apa komen Ustaz? Kata mati sana ada banyak kelebihan fadilat. Apa pandangan Ustaz? Jadi Mati terus sana tu. kelebihan mati tu ada, tetapi mati ni Tuhan kata Tuhan yang lebih tahu di mana tempat kamu nak mati. Jadi kita nak mati macam mana sana pun tak boleh juga. Bukan masalah niat nak mati. Tapi zaman dulu lah orang niat nak mati di Mekah ni. Sekarang ni kurang dengar dah orang nak mati di Mekah ni. Tapi tak banyak lah kan. Tapi harap-harapnya tak boleh niat macam tu. Untuk nak mati di Mekah tu tidak boleh lah. Kita pergi untuk menunaikan haji dulu. Jangan niat untuk nak mati dulu. Mati mana-mana pun sama juga. Allah Ta'ala lebih mengetahui lah kita amalan-amalan kita. Yang penting wal-baqiyatus salihat. Yang apa amalan-amalan kita itu yang soleh. Yang Tuhan kira yang amal soleh. Okey Ustaz, satu lagi ialah ini kadang-kadang keluarga pesan ya kalau pergi buat ibadah haji dah tawaf tu, dah semayang, pergi dah cium Hajar Aswad. Ya tak apa, himpit-himpit lah tak apa, himpit-himpit teruk kata teruk. Teruk-teruk. Oh, teruk-teruk tak apa. Insya-Allah ada ruang, insya-Allah ada ruang. Dah nampak macam tu Ustaz. Sampai kadang yalah benda-benda sunat ya. Apa pandangan Ustaz tentang ni? Berhimpit-himpit berteruk-teruk ni. Tentang himpit-himpit teruk ni sebenarnya bagi saya lah dia tak boleh lah. Berterak tu pertama kita dah menyusahkan orang lain, menyusah diri kita. Kadang-kadang kita jadi sakit-sakit pula. Tak apa ni untuk nak pergi kucuk Hajar Aswad. Maksud Ustaz tadi kucuk Hajar Aswad. Ya. Kucuk Hajar Aswad atau nak tawaf dekat Kaabah itu. Kucuk. Nak pergi kucuk Hajar Aswad. Multazam dan sebagainya. Multazam, nak semaya dalam heji apa ni Ismail dan sebagainya itu. Jadi tidak digalakkan untuk jemaah melakukan demikian. Boleh nak buat tapi malam-malam tengok jam 12 tengok orang kurang sikit, pergilah tengok intai-intai tengok. Pergi beratur, insya-Allah boleh. Kalau kita niat molek-molek, insya-Allah kadang-kadang perempuan dia bagi. Kita kena bismillah betul-betul lah. Bismillah. Minum zam-zam banyak niat molek-molek. Saya kena pakai purdah lah nanti. Dapat cium. Perempuan mudah sikit. Dia mudah nak masuk. Hiu tu dia bagi orang perempuan. Kalau orang lelaki kena buat giliran betul-betul. Kalau perempuan dia mudah sikit. Tapi bolehlah malam-malam tu pergi. Jangan masa nak tawaf tu jangan pergi nak kucuk masa tu tak boleh. Malam-malam boleh insya-Allah. Ada satu lagi fenomena Ustaz, barangkali masa ada lagi tentang yang pergi sana ni memang niatnya dia saja pergi kat Multazam, ya dia berselindung di sebalik kelambu Kaabah. Dia gunting pula kelambu Kaabah tu Ustaz. Ini nak buat tangkal. Pelaris ibu duit ke apa tak tahulah Ustaz. Memang banyak berlakulah. Apa pandangan Ustaz? Benda pertama kita curi kelambu Kaabah tu tak boleh dah. Itu satu benda macam haram dah. Yang kedua, buat benda yang syirik pula. Tak boleh tangkal-tangkal. Memang kita tahu dah kan. Orang Malaysia dah maklum perkara yang antara benda yang syirik-syirik tangkal, menganggap benda tu boleh memberi manfaat dan mudarat, tak boleh lah. Kita dah belajar akidah lama dah. Tauhid lama daripada kecil lagi kan. Benda-benda apa yang tak boleh, yang boleh dalam masalah agama kan. Akidah dan tauhid ni. Jadi kita mengelak daripada perkara-perkara syirik lah. Jadi kalau kita nak minta jadi kaya tu minta banyak benda yang cara nak jadi kaya ni. Selain daripada amalan yang Tuhan suruh ni, pergi haji itu sendiri ada dalam hadis mengatakan bahawa ada dua saya tengok hadis. Pergi haji, Nabi kata, engkau pergi haji, engkau tak jadi susah dan tak jadi fakir. Itu antara sebab ni. Pergi umrah ke pergi haji ke, boleh. Tidak akan apa-apa tidak ada selama-lamanya. apa-apa, tidak ada akan fakir. Ada dua hadis, kurang-kurang yang disebut bab kalau pergi Mekah ni jangan takutlah. Pasal kalau kita pergi Mekah, saya duk interview jemaah. Macam mana? Banyak saya bawa jemaah pergi haji melalui syarikat saya. Lepas tu saya tanya, macam mana pergi haji? Balik susah tak? Tak ada. Tak pernah lagi orang kata. Seorang pun tak kata, balik saya susah habis duit. Duk kira, setiap tahun habis 10,000. Setiap tahun habis 10,000. Anak lagi, isteri lagi apa, duk bawa keluarga lagi. Tak jadi miskin. Tak ada. Balik nak pergi lagi. Balik. Kenapa nak pergi lagi? Allah, dah balik dapat projek dia kata. Pergi tu balik dapat projek. Lulus tender. Itu yang nak pergi lagi tu. Balik. Kenapa nak pergi lagi Datuk? Baru dapat projek. Nak pergi pula. Jadi maknanya tak ada pernah orang yang kata pergi Mekah ni jadi miskin. Itu aja. Tak mana maksud saya nya. Buat cara lain lah. Cara lain. Munazam niat macam tadi. Ada. Boleh berdoa, boleh sembahyang duha. Sembahyang duha jangan tinggal walaupun di Malaysia. Sembahyang duha tu sunat tapi kalau tak tinggal sembahyang duha ni memang betul-betul cantik. Doa tu betul-betul hebat doa dia. Dia penarik rezeki. Alhamdulillah. Allah in kana fil rizqi fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki di langit minta turun, jauh minta dekat, dalam bumi minta naik. Ada lebih pada tu. Dalam laut minta timbul.
Okey Ustaz. Apa pun Ustaz, nanti banyak ni rancak ni Ustaz ya. Kita nak cerita tentang bola haji ni Ustaz pun Kita sambung semula. dah bersambung-sambung. Apa pun Ustaz, kita berehat seketika Ustaz, bagi Ustaz minum air dulu dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah dengan tajuk kita bulan haji. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang memang meminati dan mencintai Baitullahil Haram, mencintai rukun Islami kelima itu haji. Sama-samalah kita menghayati apakah ilmu yang patut kita mendalaminya dan kita terus ada blog yang terakhir pada petang ini dengan bagi Ustaz Syukri, pembimbing haji dan umrah. Ustaz, bila kita sebut tuan perempuan pun faham sekarang ni kan berlaku pemodenan yang pesat di Mekah, terutama di Masjidil Haram itu sendiri. Bagi mereka yang belum pernah pergi lagi, memang akan nampaklah kedahsyatannya itu, naik bangunan-bangunan pencakar langit dah kiri kanan. Dan inilah orang kata pemodenan. Kadang-kadang kita lihat, kita tak rasa dah dulu susah Nabi dulu kan dengan para sahabat melakukan ibadah haji dan sebagainya. Ustaz, sekarang ni Ustaz, kalau kita lihat dah ada monorail dan sebagainya untuk ke Muzdalifah, ke Mina, ke Arafah. Dan orang kata Ustaz, lagi bagus kalau masa tawaf tu ada eskalator lagi bagus. Duduk diam je kan. Apa pandangan Ustaz tentang pemodenan ini? Silakan. Untuk jawab soalan ini Ustaz. Jadi saya rasa tidak jadi satu halangan. Ya. Mana pemodenan tidak jadi satu masalah. Dia paksi dia adalah takwa kepada Allah SWT. Kerja kita, niat kita kepada Allah SWT betul biar betul. Iaitu yang pentingnya. Kalau kita tengok pengalaman saya sendiri pun, saya sejak pada kecil lagi duduk belajar di Mekah sampai universiti. Jadi daripada mula-mula saya sampai dulu, masa saya pergi dengan kapal laut dalam tahun 60-an saya pergi. Masa saya kecil lagi lah dengan kapal laut. Masa tu lampu pun malap pun Mekah, jalan terowong pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi perkembangan, kalau kira di zaman Rasulullah dulu pun, orang yang pergi buat haji bersama Rasulullah 100,000 je. 100,000 orang. Sekarang ni berapa? Yang nak queue ni berapa juta? Yang dibenar masuk adalah 3 juta sahaja. Sebab tu kajian Saudi sendiri pun, orang yang Saudi sendiri pun, yang duduk dalam Saudi pun tidak dibenar oleh kerana terlalu ramai. Kerana pengalaman saya duduk tengok, pernah 10 tahun yang lalu, jemaah tak boleh buat haji. Tak dapat nak buat haji oleh kerana tak cukup kapasiti, hotel tak ada, kenderaan tak cukup, Arafah, Mina, jalan tak cukup semua. Sebab itulah kajian buat meeting dengan OIC, dia kata kita tentukan 1% daripada penduduk negara, seluruh negara untuk datang buat haji. Jadi sekarang ni 3 juta lebih. Jadi kajian Saudi sekarang ni dah plan untuk adakan monorail, ada itu, ada ini baru. Jadi perkembangan tu saya tengok dalam masa 20 tahun lebih ni berkembanglah sedikit. Semakin besar. Jadi kalau nak kira tidak jadi satu kesalahan. Di zaman Rasulullah sendiri pun kalau nak kira kesan-kesan zaman Nabi, zaman sahabat tu tak ada dah. Yang kesan yang sebelum ini adalah bangunan-bangunan yang lama tu bukan kerajaan zaman Nabi dulu atau zaman sahabat, zaman khalifah tu tak ada. Ada sikit-sikit kesan saja. Sebab itulah kajian tengok dengan perkembangan yang ada sekarang ni, kemajuan dunia yang global tanpa sempadan ini, manusia dah mudah nak datang ke Mekah, kapal terbang lagi banyak, tambang lagi murah. Jadi orang datang ke Mekah mudah. Semakin ramai. Kajian dah rancang untuk menampung lebih pada 3 juta yang ada sekarang ni. Mungkin 1-2 tahun lagi kereta api itu berjalan elok nak pergi Arafah, Mina, Muzdalifah. Jadi boleh menampung jemaah lagi ramai. Mungkin kota lagi, saya harap kota lagi banyak. Jemaah kita ramai lagi nak boleh pergi ke Mekah insya-Allah. Sebab jemaah saya tengok duk menangis sekarang ni bila tak dapat kota. Saya kata macam mana? Ini pun man istata'a ilaihi sabila. Tak masuk dalam istita'ah. Kota tak dapat, apa nak buat? Sekarang ni Mekah memang cepat. 20 tahun Mekah tidak pernah berhenti di pembangunan dia. Besar, makin besar. Baru ni saya melawat masjid yang adalah orang yang bertanggungjawab yang besar dalam masjid itu. Kebetulan dia kenal kawan saya. Dia bawa saya masuk projek yang baru, masjid haram baru yang dia buat ni. Lebih besar daripada masjid yang ada sekarang ni. Keseluruhan masjid, pembangunan yang lama campur dengan pembangunan King Fahad. King Abdullah ni buat lebih besar lagi. Dia buat 2 menara yang lebih tinggi, pintu gate, dia panggil gate atau bawah bahasa Arab kata, pintu King Abdullah yang lebih besar, dia lebih luas, lebih besar daripada projek yang ada sekarang ni. Seorang engineer nama dia Nabil, dia bawa saya masuk. Saya, dia kata, orang Malaysia pertama boleh melawat projek itu. Kebetulan saya bawa, ada beberapa orang lah dengan orang Malaysia yang lain boleh masuk dalam projek itu. Dia cerita semua apa yang dia akan buat. Dan jam itu berdekat Taman Haram, jam dia buat tu
adalah kalau orang Arab panggil ma'lam, mana tanda dia buat satu dia panggil tauqid Makkah. Waktu Mekah. Selama ni kita tahu waktu Greenwich lah, waktu itu, waktu ini. Sekarang ni ada satu waktu namanya waktu Mekah. Jam tu terbesar di dunia dan tertinggi di dunia. Dia punya lebar dia 40 meter. Malam kalau dia hijau. Siang hari kalau dia putih. Berat jam tu 20 tan. Berat jam itu. Atas yang macam bulan gitu kan atas tu. Atas tu boleh naik dengan lift, ada macam hotel, ada suite dan sebagainya. Yang boleh naik tu raja aja. Dia buat atas tu dia nak duduk rehat tu ada semayang nak apa semua boleh kat atas tu. Punya besarnya dia punya bulan itu. Canggih lah sekarang ya. Canggih, hebat. Artinya Islam tidak menolak kemodenan Ustaz ya. Dan memang kita perlukan hotel yang besar-besar nak menampung jemaah haji yang ramai. Ustaz, barangkali dalam kesempatan masa yang ada Ustaz, Haji Express ni Ustaz. Dulu kita dengar Terawih Express. Dah habis dah Terawih Express ni. Ni Haji Express pula. Apa maksud Haji Express ni? Silakan. Maksud Haji Express ni yang sebenarnya benda ni lama dah dilakukan oleh negara-negara luar dan negara-negara Arab juga. Tapi untuk di Malaysia, pengalaman saya sendiri, dulu orang nak pergi ke Mekah lama-lama. Boleh duduk mana 40 hari, 45 hari. Sekarang ni pun masih lagi. Orang yang beli package ekonomi atau pergi dengan cara muasasah biasa, dia duduk antara 40 hingga 45 hari, ada 50 hari pun ada. Tapi oleh kerana ada orang-orang yang kemampuan dia ada, sibuk, masa dia terlalu sibuk, maka dia perlu pergi menunaikan haji, dia ambil yang wajib saja. Tanpa, walaupun nama dia express, bukan makna kita kurangkan dia punya rukun, wajib, sunat, lengkap. Semua apa yang buat lengkap, tapi kita permudahkan pergerakan dia. Berapa hari Ustaz masa? Paling sikit kita boleh buat package ni 10 hari. 10 hari. 10 hari pun boleh. Berapa ribu paling murah? Paling murah package macam ini. Dalam 70 lebih ribu, 100 ribu lebih. InsyaAllah. Semua mampu? Yang mampu. InsyaAllah semua mampu ni. Mampu insyaAllah. 50 ribu lebih pun boleh. Boleh buat. Tapi express semuanya mana pergerakan itu cepat bagus. Sebab dia mampu. Dia boleh pergi umrah pula sebab dia ada kemampuan. Itulah penting liman istata'a ilaihi sabila. Dia naik kapal terbang cepat. Nak naik kapal terbang peribadi pun boleh. Private jet pun boleh. Lagi cepat seminggu boleh buat haji. Itu kapal terbang express namanya. Okey Ustaz, kita dah sampai ke penghujung rancangan pada kali ini iaitu tentang bulan haji. Makin menarik Ustaz. InsyaAllah kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Apapun, jangan risaulah jemaah haji. Nak cakap Arab di sana, semua orang Arab pandai cakap Melayu di sana insya-Allah ya. Dan untuk anda semua, terima kasih kepada Yang Bagus Ustaz Haji Syukri, pemimpin Haji dan Umrah. Terima kasih kepada semua yang datang sini daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Putrajaya, dan juga terima kasih kepada Haslam Catering yang telah menyajikan hidangan petang untuk kita semua pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Selamat menyambut selera sempena rumah terbuka hari Sabtu dan hari Ahad, dan selamat bersama dengan sisi keluarga yang tersayang. Jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.